Salam sejahtera dan salam Sarawak sayang, bersama saya Janet Bennett. Berita utama, Sarawak akan mewujudkan ekosistem yang sempurna di mana ekonomi baru berasaskan hidrogen dapat berkembang maju. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zahari Tan Datuk Abang Ping berkata, ini adalah sejajar dengan usaha menjadikan negeri sebagai perintis di Asia Pasifik bagi meneroka, menginovasi serta menghasilkan hidrogen hijau. Therefore, we must spur investment in integrated hydrogen facilities and infrastructure. I believe this will bring down hydrogen production costs and will stimulate demand for hydrogen. Beliau berkata demikian semasa sesi penggolongannya dalam persidangan DUN Sarawak ke-19 pada Khamis. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zahari menjelaskan sebagai contoh, kerajaan negeri melalui Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC telah bekerjasama dengan beberapa syarikat dari negara Korea Selatan bagi membangunkan sebuah loji hidrogen dan amonia hijau yang mesra alam di Bintulu. Once completed, the plant will produce 630,000 ton metric tons of green ammonia, 600,000 metric tons of blue ammonia, 220,000 metric tons of green hydrogen, of which 7,000 metric tons will be for domestic use, and the rest will be exported to South Korea. Premier Sarawak mengulas lanjut aspek pembangunan baru ini akan mempelbagaikan lagi sumber-sumber ekspor negeri yang antaranya pada masa kini termasuk ekspor minyak dan gas tradisional. Dalam pada itu, Premier Sarawak memberitahu bagi menangani impak kemelesetan ekonomi akibat pandemik COVID-19 sejak 2 tahun lepas, Kerajaan Sarawak telah mewujudkan dan melaksanakan strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030. Jelasnya perancangan ini adalah untuk membangunkan ekonomi selaras dengan menjadikan Sarawak ke arah negeri berpendapatan tinggi dan maju menjelang 2030. Under the PCDS 2030, our economy is targeted to grow at an average of between 6 to 8% per annum. I am confident we will be able to take this leap of faith in achieving the target and Sarawak aspiration through new economic model. Although to some the target is high, I am certain with new growth areas and promising prospect, the average of 6 to 8% growth per annum is achievable. Premier Sarawak menambah, Sarawak harus memfokuskan kepada transformasi dalam menyusun semula dan mempelbagaikan ekonomi menjadi industri hiliran bernilai tinggi. Thus, to emerge as a stronger region, we must embark on a full-fledged transformation and capitalize on mega trends around the world. Our focus is on restructuring and diversifying our economy into high-value downstream industry. We need to be innovative, productive, and resilient in the global business environment that are dynamic and volatile. Laporan seterusnya, ekonomi Sarawak diujur berkembang antara 5 hingga 6% pada tahun 2022. Timbalan Premier Sarawak merangkap Menteri Kewangan dan Ekonomi Baru kedua, Dato' Ahmad Douglas Ugat Mas memberitahu kerajaan menjangka bahawa negeri akan menjurus ke arah langkah pemulihan ekonomi dengan pembukaan semula sempadan negara, pertumbuhan berterusan dalam sektor luar serta pemulihan aktiviti domestik pada tahun ini. The Sarawak economy on the demand side, Sarawak total trade registered a growth of 26.6% from ringgit Malaysia 77.2 billion in 2020 to ringgit Malaysia 100.26 billion in 2021.
Export grew by 29.9%, driven by an increase in export of LNG, crude petroleum, crude palm oil, petroleum product, aluminium and ferroalloy. Beliau menjelaskan demikian semasa sesi penggulungannya dalam persidangan DUN Sarawak ke-19 pada Khamis. Dato' Ahmad Douglas Unggal menambah jumlah pelaburan swasta telah meningkat sebanyak 7.3% pada 2021 di mana Sarawak telah memperoleh 7.1 bilion ringgit bagi pelaburan dalam sektor pembuatan untuk tahun ini. Public investment, on the other hand, grew by 18.2% in 2021, given increasing momentum in the implementation of infrastructure project throughout Sarawak. Sementara itu, Timbalan Premier berkata pembelanjaan pengguna telah berkembang menerusi pelbagai bantuan yang telah disediakan oleh Kerajaan Persekutuan dan juga pemberian pakej-pakej bantuan khas Sarawak Kusayang BKSS oleh Kerajaan Negeri. Dalam perkembangan lain, Dato' Ahmad Douglas Unggal menjelaskan keputusan Kerajaan Sarawak melabur dalam Serba Dynamic Holding Berhad SDHB pada tahun 2017 adalah disebabkan kedudukan kewangan syarikat tersebut yang kukuh ketika itu. Jelas beliau, sebarang pelaburan oleh kerajaan negeri dalam saham tersenarai adalah berdasarkan analisis dan penilaian menyeluruh terhadap asas-asas syarikat kewangan dan potensi prospek dan pertumbuhannya. When the state participated in Serba Dynamic initial public offering back in 2017 and subsequent investment prior to COVID-19 pandemic, the financial position of the company was strong, with a revenue of Ringgit Malaysia 2.72 billion in 2017 and Ringgit Malaysia 4.52 billion in 2019, with profit after tax of Ringgit Malaysia 304.79 million and Ringgit Malaysia 497.98 million in 2018-2019 respectively. In fact, to date, the state has received a total of Ringgit Malaysia 22.552 million dividend payout from the company, with the yearly dividend yield ranging from 4.6% to 6.9%. In addition to that dividend, the state has also received share split and bonus fee, free at cost, amounting to 66 million shares. Jelasnya lagi, semua pelaburan membawa beberapa tahap risiko dan tiada jaminan boleh diberikan tentang prestasi masa hadapan. Of course, no guarantee can be given about future performance, and any decision to invest should not be construed as offering such a guarantee. In the case of Serba Dynamic, no one could have anticipated for things to derail unexpectedly. The company is currently going through a series of interim setbacks. Nonetheless, the latest update indicates the company is looking into a turnaround and restructuring with existing investors are looking forward to. Sementara itu, Kerajaan Sarawak sentiasa mengiktiraf dan mempertahankan hak rakyat ke atas tanah hak adat Bumiputera NCR dengan membuat pengukuran dan mengeluarkan surat hak milik tanah. Timbalan Premier Sarawak Dato' Ahmad Awang Tengah Liasan berkata, bagi memastikan pengukuran tanah NCR dilaksanakan secara lebih efisien dan efektif, program pengukuran tanah NCR inisiatif baru telah dilaksanakan bermula tahun 2010. Melalui inisiatif ini, sehingga 30 April 2020, seluas lebih kurang 1,031,712 hektar atau 2,549,360 ekar telah berjaya diukur secara perimeter, dan seluas lebih kurang 794,513 hektar atau 1,963,216 ekar daripadanya telah pun diwartakan sebagai Reserve Komunal Bumiputera Pertanian di bawah Seksyen 6 Kanun Tanah Negeri. Pewartaan bagi kawasan yang telah diukur secara perimeter akan dilaksanakan secara berterusan.
Beliau berkata demikian semasa sesi penggulungan Kementerian Sumber Asli dan Pembangunan Bandar dalam persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak ke-19 pada Khamis. Dalam pada itu, Datuk Amar Awang Tengah yang juga Menteri Sumber Asli dan Pembangunan Bandar 2 menambah, Kerajaan Sarawak juga memfokuskan pengukuran juga ditumpukan kepada pengukuran lot-lot individu bagi kawasan-kawasan yang telah diwartakan di bawah Seksyen 6 Kanun Tanah Negeri. Sehingga 30 April 2022, sebanyak 54,072 lot individu telah berjaya diukur yang melibatkan kawasan seluas 66,808 hektar atau 165,082 ekar yang telah dan akan dikeluarkan surat hak milik tanah di bawah Seksyen 18 Kanun Tanah Negeri. Sementara itu, Datuk Amar Awang Tengah menambah Sarawak Delta Geopark SDGB akan diiktiraf sebagai geopark kebangsaan yang dijangka diperakukan pada Jun 2022. Katanya SDGP telah melalui proses penilaian untuk diiktiraf sebagai geopark kebangsaan pada 19 hingga 21 Januari 2022. Dengan pencapaian pengiktirafan ini, SDGP akan menjadi jenama baharu yang memberi manfaat dari aspek publicity global yang Masjid Aslam, promosi geopelancongan, peningkatan pembangunan infrastruktur dan sosioekonomi, serta peluang pekerjaan kepada masyarakat setempat. Tambah beliau, Kerajaan Sarawak juga dalam proses untuk mendapatkan pengiktirafan bagi Taman Negara Niah sebagai tapak warisan dunia UNESCO. Dalam pada itu, Kerajaan Sarawak katanya sedang melaksanakan kajian The Sarawak Climate Change Policy and Low Carbon Society Blueprints in Cities and Town in Sarawak, Kuching, Miri, Sibu dan Bintulu di bawah rancangan Malaysia ke-12 RMK12 dalam usaha menangani isu perubahan iklim di Sarawak. Menurutnya, kajian itu bertujuan menentukan hala tuju dan rangka kerja pelaksanaan serta membangunkan strategi mitigasi untuk mengurangkan pelepasan gas rumah hijau GHG, merangka strategi adaptasi untuk menangani fenomena perubahan iklim seperti banjir, kemarau, ancaman terhadap biodiversiti dan sebagainya. Melalui projek tersebut, Kerajaan Sarawak mensesarkan pencapaian menjelang 2030 seperti berikut. 1. Pengurangan pelepasan karbon dioksida sebanyak 45%. 2. Pewujudan green jobs sebanyak 5%. 3. Pewujudan small medium enterprises yang terdiri daripada sektor ekonomi hijau sebanyak 5%. 4. Peningkatan daya tahan infrastruktur terhadap perubahan iklim sehingga 80%. Dan 5. Pengekalan indeks pencemaran udara IPU harian ke status udara bersih sifat sihat IPU di bawah 50. Beralih ke laporan mengenai kunjungan hormat Pengarah Jabatan Audit Negara Negeri Sarawak Rokiah Syaad ke atas Tuan Yang Terutama yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud ke kediaman rasmi beliau di Demak Jaya, Kuching pada Khamis. Sementara itu, Rokiah Saad ketika ditemui berkata tujuan kunjungan hormat itu adalah bagi menjalinkan kerjasama beliau bersama Kerajaan Sarawak. Jadi tujuan lawatan ni hanya untuk memaklumkan kewujudan saya lah di Sarawak terutamanya dan menjalinkan hubungan yang lebih baiklah dengan kerajaan negeri. Jelas Rokiah lagi, beliau telah bermula berkhidmat sebagai Pengarah Jabatan Audit Negara sejak 11 April lalu. Sekian edisi malam bersama saya, Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.